Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada kawan ingin saya buat ulasan yang terkini untuk satu topik yang sangat panas. Pastinya, siapa calon terbaik menggantikan Tan Sri Azam Baki jika beliau meletak jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini adalah satu ulasan, satu analisis yang cukup mendalam dan anda mesti bersama-sama dalam ulasan ini sehingga selesai. Azam Baki telah berkhidmat sejak tahun 2020 lagi dan sering menjadi tumpuan dalam beberapa isu yang kontroversi. Sekiranya beliau berundur, pengganti yang dipilih bukan sahaja perlu bersih, tetapi juga mempunyai satu integriti yang cukup tinggi, cukup berpengalaman dalam siasatan jenayah yang berat, dan mempunyai keupayaan untuk mengembalikan keyakinan awam terhadap SPRM. Tapi sebelum itu, sebelum saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi satu perkara yang amat penting bagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu produk transfer factor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Produk ni, transfer factor ni sangat-sangat berkesan untuk meningkatkan imun badan. Okey, baik. Malam ini saya boleh tunjukkan anda beberapa bukti. Ini bukti daripada Woodland Health Report Miracle Molecule. Ini dia laporan saintis tentang produk transfer factor ini. Okey. Kedua, ada juga satu clinical abstract. Yang ini adalah laporan saintis. Ini bukti, ya. Ini bukan testimoni, ini bukti daripada saintis menunjukkan transfer factor sangat-sangat berkesan. Dan paling penting adalah buku laporan, buku physician desk reference. Ini buku-buku untuk rujukan para doktor, rujukan para doktor untuk memberikan yang terbaik kepada pesakit-pesakit. Okey, semua menunjukkan bahawa transfer factor memang sangat berkesan, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, bagi anda yang ada masalah gout, kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai, apalagi kanser, apalagi gout kah, diabetes, kolesterol, autoimun, SLE, lupus, macam-macam lagi, thyroid, buah pinggang, apa saja masalah yang melibatkan imun badan, anda boleh untuk berusaha dengan transfer factor. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, kriteria calon yang ideal, pastinya yang pertama mestilah yang cukup berintegriti dan mempunyai kredibiliti yang tinggi tanpa sejarah sebarang kontroversi. Nombor 2, pengalaman yang luas dalam bidang penguatkuasaan atau kehakiman. Nombor 3, bukan seorang ahli politik tetapi bebas daripada sebarang pengaruh politik. Nombor 4, kefahaman yang cukup mendalam terhadap rasuah, struktur dan korporat. Nombor 5, mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan media massa secara telus. Baik, ini adalah calon-calon yang penuh dengan potensi. Nombor 1, Datuk Seri Kusrin Munawi, iaitu bekas Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Beliau seorang yang cukup berpengalaman luas dalam pentadbiran awam. Dikenali sebagai tegas dan bebas daripada politik. Namun, walaupun begitu, dia ada sedikit kekurangan kerana kurang berpengalaman di dalam siasatan jenayah atau perundangan. Nombor 2, Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani, bekas Ketua Polis Negara. Seorang yang cukup berpengalaman dalam siasatan jenayah dan rasuah. Cukup dihormati sebagai pegawai, seorang yang profesional dan berprofil tinggi. Walaupun begitu, ada kelemahan juga, iaitu beliau mempunyai hubungan yang cukup lama dengan PDRM dan mungkin menimbulkan isu conflict of interest. Nombor 3, Hakim Mahkamah Rayuan yang telah bersara. Contohnya, Datuk Seri Hadharia Syed Ismail. Mempunyai latar belakang kehakiman yang cukup kuat, dikenali sebagai seorang yang cukup bersih, bebas daripada tekanan politik dan juga daripada polis. Namun, ada sedikit kelemahan, mungkin kurang pengalaman dalam operasi, siasatan atau kerja lapangan SPRM. Nombor 4, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, iaitu seorang bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum Azam Baki. Beliau mempunyai track record yang cukup bersih, dikenali berani melawan campur tangan politik, dihormati oleh masyarakat sivil, sudah bersara. Ini kelemahan dia sedikit, sudah bersara, mungkin keberatan untuk kembali.
Nombor 5, pegawai kanan SPRM yang sedia ada yang cukup bersih. Contohnya, timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu dalam operasi. Beliau mestilah memahami sistem dalaman SPRM. Itu kekuatan dia, iaitu dia mempunyai pemahaman yang cukup mendalam dalam SPRM. Seorang pelapis yang telah lama dalam institusi, itu kelebihan dia. Walaupun begitu, ada isu yang sama, iaitu isu sama ada mereka benar-benar bebas daripada pengaruh Azam Baki. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita mencadangkan secara strategik pilihan yang terbaik. Pastinya Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, jika beliau bersedia untuk kembali, atau seorang hakim yang bersarang yang cukup berintegriti tinggi seperti Hadharia Syed Ismail, bagi menunjukkan keberanian politik untuk mereformasikan SPRM dari luar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, pengganti Azam Baki ini perlulah melambangkan era baru dalam pembentasan rasuah. Bukan sekadar muka baru, tetapi satu simbol ketelusan, ketegasan dan keberanian moral. Keputusan ini juga akan mencerminkan sejauh mana kerajaan benar-benar serius dalam isu rasuah berprofil tinggi. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Okey. Siapakah dalam fikiran anda yang sesuai? Walaupun begitu, bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita membuat satu analisis sebentar tadi, tidak semestinya mereka semua itu yang bakal menjadi pengganti bagi Azam Baki. Mungkin lahir seorang yang cukup fresh, yang langsung tidak kita sangka, yang menjadi ketua SPRM. Yang paling penting bagi saya sangat-sangat berharap semoga Ketua Pesuruhjaya SPRM selepas ini setidak-tidaknya sama KPI, sama standard, sama cara kerja, sama tegas dengan Azam Baki. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, akan mencadangkan seorang nama yang cukup sesuai kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk Baginda dapat memberikan perkenan untuk melantik Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Apapun yang terjadi, Malaysia harus melawan rasuah sehabis-habisnya, mati-matian. Apapun terjadi, kita mesti lawan rasuah. Rasuah ini sudah merosak negara kita cukup lama. Sekarang masanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang terbaik, rasuah patut dilawan. Lawan, tetap lawan. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.